Alright, Assalamualaikum. Kita live di Facebook. Apa khabar semua viewers-viewers kita di Facebook? Hari ini kita ada perbincangan menarik dengan saya, Azim, dengan Cik Farah kita. Okay, Cik Farah kita adalah yang bertugas dalam bahagian R&D di Bionutrimax. Apa khabar Farah? Alhamdulillah sihat. Cik Azim sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alright, so hari ini kita nak bincangkan sebenarnya ialah tentang proses KKM sebenarnya. Okey, ataupun apa itu proses KKM. Okey, KKM ni singkatan untuk Kementerian Kesihatan Malaysia. Kod lah ada orang yang tak tahu. Alright. So, hari ini kita nak bincangkan bila kita buat produk ni bukan saja pengkelasan halal ataupun sijil halal yang perlu kita apply macam kita bincang dalam live kita yang sebelum ni, tapi ada lagi satu permohonan ataupun lagi satu persijilan lah yang kita wajibkan untuk orang-orang yang buat produk untuk dengan Bionutrimax ni ialah pengkelasan KKM. Alright. So, tapi ramai orang tak tahu pengkelasan KKM ni apa dia sebenarnya kan. So hari ni kita nak bincangkan. Hari ni kita nak tanya dengan Farah, apa kelasan KKM tu apa? So kita terus tanyalah Farah ni. Alright. So ceritakan dulu secara umum produk makanan ni ada berapa jenis sebenarnya? Okey, tak apa. Mula kita briefly dulu. Yang hari ni kita nak cakap pasal proses pendaftaran KKM lah, yang semua orang kalau pasal produk akan tanya produk ni berdaftar dengan KKM ke tak, apa semua kan. Lepas tu since kilang kita ni ialah kilang makanan dan minuman kesihatan, so kita akan bercakap pasal makanan lah mostly, produk makanan. Okey, secara umumnya produk makanan ni dia ada 3 jenis sebenarnya. Jenis yang pertama ialah makanan, yang kedua diklasifikasikan sebagai ubatan, dia ada certain kriteria dia, nanti kita cerita. Okey, dan yang ketiga which is FDI, Food Drug Interface. Alright. Okay. So kalau macam dekat produk yang kita buat dekat sini, produk makanan kesihatan yang ada bahan aktif apa semua tu Food Drug Interface lah kita panggil. Alright. Okay. Beza antara 3 produk ni ialah yang pertama, produk makanan ni ialah produk yang boleh terus dimakan. Yes. Macam mi segera yang kita beli dekat kedai semua tu kan. Pasar raya. Kalau ubat, produk yang dijual di bahagian ubatan yang bertujuan untuk melegakan atau merawat penyakit. Macam ubat batuk ke, ubat apa, Panadol macam tu lah. And kalau FDI pula, Food Drug Interface, FDI ni produk yang dia kombinasi formula daripada bahan makanan dan ditambah dengan bahan aditif. Kita tambah vitamin, kita tambah mineral dalam susu ke kopi ke kan. Macam herba-herba tu. Itu FDI. Okay. Alright. Okay. So kalau nak secara senang ni, kalau kita tengoklah betul kan saya Farah kalau saya salah. Betulkan. Okay, dia ada produk makanan, dia ada produk ubat. Okay. Makanan ni mi segera, biskut, cordial apa semua makanan yang kita boleh beli senang kita beli kat supermarket lah. Beli kat Giant ke, beli kat Tesco ke apa sebagainya kan. Lepas tu kita ada ubat-ubatan. Ubat-ubatan ni semua yang mengandungi ubat lah, bahan-bahan untuk melegakan apa-apa jenis sakit. Yang ni biasanya kita beli kat farmasi. Betul? So FDI ni dia duduk kat tengah-tengah. Betul tak? FDI ni duduk tengah-tengah. Dia adalah makanan yang ada nutrien-nutrien ataupun formulation yang tambah dengan bahan aditif. Contoh macam vitamin, herba, mineral. So contoh macam kalau kita ada kopi Tongkat Ali. Kalau kopi tu kita jual kat supermarket. Kalau Tongkat Ali sahaja kita jual kat farmasi. Tapi kopi Tongkat Ali dia duduk kat tengah. Betul. Kan dia duduk kat tengah. Campuran. And dan campuran. Alright. So yang tu yang disebut sebagai FDI atau Food Drug Interface. Campuran antara makanan dan ubat-ubatan ataupun herba supaya kita boleh makan tapi ada pada masa yang sama dapat juga nutrien tambahan. Ya, tambahan betul. Boleh kalau kita konsum lama tu boleh memberi kesan kesihatan jugalah untuk tubuh kita kan. Yes, betul. Itu bahasa Inggeris suplemen lah.
Betul. Ada secret. Betul. Alright. So, okay, kita duduk tengah-tengah antara ubat dengan makanan. Okay, so dalam FDI ni ataupun suplemen ni, untuk bahasa mudah mungkin kita sebut sebagai suplemen lah, makanan tambahan. Okay. Makan tambahan atau disebut juga sebagai FDI, food drug interface campuran. Okay. So dalam FDI ni berapa pula kategori dia? Ni nak cerita. Dalam FDI ni pula, dia terbahagi kepada dua pula. Komponen macam satu ni FDI yang bukan ubat dan satu lagi FDI yang dikelaskan sebagai ubat pula. Macam mana tu? Apa beza dia? Macam ni. FDI ni kan kita letak herba ataupun bahan tambahan tu. Kalau yang bukan ubat, dia tidak boleh mengandungi bahan negative list for food yang KKM dah keluarkan. Kalau dah tahu, KKM memang dia ada keluarkan satu negative list ingredient yang kita tak boleh guna dalam produk makanan, which is kalau kita guna terus dia jadi klasifikasi sebagai ubat. So FDI bukan ubat dan FDI ubat. Yang FDI bukan ubat ni, dia tak ada bahan negative list dan dia tak ada tuntutan kesihatan. Kalau FDI ubat ni mengandungi bahan dari negative list atau membuat tuntutan kesihatan lah. Alright. So dia bukan bahan sebarangan je boleh pakai. Ada setengah-setengah bahan yang tak boleh pakai, betul? Betul. Setengah bahan-bahan yang tak boleh pakai. Alright. Okay, so contoh-contoh bahan yang kita boleh pakai tu apa dia? Yang kita boleh pakai macam misai kucing, tongkat ali, yang tu semua bahan-bahan lain lah kecuali yang negative list tu. Yang negative list ni saya bagi contoh macam glutathione. Kalau sekarang dalam produk untuk memutihkan kita guna glutathione. Tapi rasanya 2014 KKM keluarkan dia under negative list. So since then kalau nak buat produk yang produk makanan tambahan je, tak nak yang kena daftar dengan KKM yang sebagai ubat, kita tak boleh gunalah glutathione tu. Dia ada beberapa lagi bahan yang boleh search negative list ingredient KKM. Alright. So ada setengah-setengah bahan kalau kita pakai bahan tu je terus tak boleh dikelaskan sebagai makanan. Terus kelas sebagai ubat. Okey, contoh macam glutathione, alright. Tapi produk-produk herba macam tongkat ali ke empedu bumi, misai kucing, tu semua boleh pakai untuk sebagai makanan, alright, makanan tambahan lah. Okey. So produk-produk yang FDI ni, produk makanan tambahan ni perlu daftar KKM ke? Yang kita kena faham sebenarnya, yang tadi kita cerita jenis makanan tu, which is ada makanan ataupun ubatan ataupun FDI. FDI ni pula sama ada FDI bukan ubat ataupun FDI ubat. Okay. Untuk produk, especially yang kalau buat kat sini lah, kita akan suruh first kali daftar pengkelasan produk. Daftar pengkelasan produk ni untuk kita tahu status produk kita tu sama ada kategori makanan ataupun ubatan. Okey, kalau produk tu jatuh under pengkelasan sebagai ubat, which is dia panggil produk terkawal. Produk perlu dikawal oleh NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency. Kalau produk tu, bila kita buat pengkelasan produk tu, dia kelaskan sebagai produk kawalan, kita kena daftar dengan KKM. Yang MAL number semua tu kan. Kalau kita buat pengkelasan produk, lepas tu produk ni disahkan jatuh sebagai makanan, kita tak payah daftar KKM. Betul. Alright. So kita dah tak payah daftar KKM baru bawah NPRA. Alright. So bila kita buat makanan tambahan tu adalah makanan tambahan, dia bukan ubat. Jadi ubat dikawal selia oleh NPRA, KKM bahagian NPRA. Alright. Untuk makanan tambahan ni kita dikawal selia oleh siapa ni? KKM juga kan? Di KKM, bahagian keselamatan kualiti makanan. Kualiti makanan. Alright. So untuk pengkelasan produk ni semua kita sebenarnya dikawal oleh bahagian kawalan dan kesihatan makanan. Alright. So masih lagi kita kena buat pengkelasan makanan supaya apa benefit dia? Kenapa kita nak kena buat pengkelasan? Kalau kita tak buat pengkelasan boleh ke?
Dia macam ni, kalau kita buat pengkelasan, dia akan keluar satu surat which is dia mengesahkan yang produk kita ni bukan produk ubatan lah, maksudnya produk kita ni produk makanan yang selamat semua orang boleh guna. So tak akan ada isu dah orang nak cakap produk ni tak ada pengkelasan KKM ke apa, sebab dia dah keluarkan statement yang produk kita produk makanan bukan kawalan. Semua orang boleh guna. So sangat penting lah sebenarnya untuk satu-satu produk tu buat pengkelasan produk tu. Betul. Alright. So itu penting dia sebenarnya bila kita daftar penggelasan produk makanan, okey, KKM KKM keluarkan surat yang produk kita ni selamat diguna pakai. Alright. Selamat diguna pakai. So itu yang pentingnya penggelasan. So tak adalah isu-isu. Orang cakap, ini produk ni ada KKM ke? Cakap memang ada. Ini surat daripada BKKM, bahagian kualiti dan keselamatan makanan. Okey. Memang yang produk ni memang boleh dipakai. Alright. Okay. Alright. Okay, kita nak tanya balik pasal bila kita cerita pasal kualiti dengan keselamatan makanan tu. Contoh-contoh lagi benda yang kita tak boleh pakai dalam makanan dia apa dia? Yang tak boleh pakai dalam makanan, dia ada macam serbuk mutiara. Serbuk mutiara kan ramai yang buat produk macam untuk whitening nak buat serbuk mutiara. Yang tu pun antara yang tak boleh juga. Lepas tu kalau gamat pun kena daftar sebagai ubatan kalau once ada tu, sebab dia under negative list ingredient tadi. Ya, so bukan teruskan. Kalau macam customer kita nak buat produk dekat sini, memang kita akan bagi penerangan lah pasal tu. Kalau boleh kita elakkanlah produk yang under ubatan kan, nanti kita akan suggest bahan untuk ganti macam tu. Ya, so itu sebenarnya tugas kita dekat Bio-Nutramax. Bila nak buat produk dengan Bio-Nutramax, kita akan cadangkan bahan-bahan yang digunakan. Kita akan tanya jugalah, okey, kita nak produk ni untuk apa? Contoh untuk produk untuk suplemen untuk usus. Okey. So kita akan cadangkan, okey, ini produk-produk yang boleh pakai. Alright, contoh fiber, prebiotik dan sebagainya lah. Alright. So benda-benda tu yang kita boleh suggest. Okey, tapi ada benda-benda yang kita tak boleh. Contoh untuk kulit kita boleh pakai collagen. Alright, tapi kita tak boleh pakai glutathione. Alright, so kita tak boleh hyaluronic acid pun tak boleh pakai. Betul tak? Tapi kita boleh pakai astaxanthin, kita boleh pakai collagen dan sebagainya kan untuk suplemen untuk kulit. Alright, so tugas kita kat Bio lah untuk bagi tahu, okey, untuk kulit, rambut, kuku kita boleh pakai bahan-bahan ni, okey. Untuk usus kita boleh pakai bahagian ni. Untuk kopi suplemen untuk lelaki ada bahan-bahannya yang boleh kita pakai. Alright. Saya bagi tahu. Okey. So, apa yang founder perlu buat bila kita nak keluarkan produk? Nak daftar apa nanti? Ataupun nanti customer tanya produk daftar KKM ke tak, macam mana ni? So apa yang kita buat? Apa yang founder perlu buat? Yang tu memang kita suggest yang memang perlulah untuk daftar pengkelasan tu. So dekat sini kita akan handle untuk untuk daftar pengkelasan tu, dia ada beberapa benda lah yang kena kita buat, which is kita kena isi borang permohonan pengkelasan produk tu. Lepas tu dekat borang tu kita kena lengkapkan semua butiran pasal formula produk, butiran founder, pasal kilang, packaging dengan gambar produk pun kita kena sertakan. Yang tu pihak kilang lah akan tolong buat semua. Dan kita just nanti kita minta ni je, dengan founder kita akan minta chop dengan sign untuk permohonan tu yang kita akan hantar lah semua dekat ni. Jadi founder sebenarnya tak payah buat apa-apa lah, founder chop dengan sign. Founder tak apa-apa, kita sign je, chop dan sign je. So siapa yang buat kerja ni? Bio lah yang buat ni sebenarnya. Kita yang buat semua, kita akan dari A sampai Z. Yes, okay. So itu sebenarnya kerja Bio. So untuk produk-produk, founder-founder yang buat produk dengan Bio, kita sebenarnya akan daftarkan produk tu bawah pengkelasan KKM. Memang wajiblah kita daftarkan supaya tak ada isu. Tak ada isu untuk customer-customer. Bila customer tanya ada KKM tak? Ada, bawah bahagian pengkelasan dan kualiti makanan, bahagian kualiti keselamatan makanan di KKM. Alright. So tak jadi isu kat situ. Okay. Alright. Okay, so and BKKM ni dia bukan bawah NPRA. Dia masih berdaftarkan dengan KKM tapi bukan NPRA. NPRA ni ubat, betul?
dia macam dekat KKM ni dia ada bahagian-bahagian. Kalau untuk makanan di KKM dan kalau ubat di NPRA tu. NPRA. Alright. Tapi semua tu bawah Kementerian Kesihatan. Dua-dua tu bawah Kementerian Kesihatan. Alright. Okay. So bila founder cuma cop dengan sign je, tapi apa kerja bio ni? Apa proses dia tu? Bila kita nak buat penggelasan makanan. Apa borang kena isi ke apa ke macam mana? Macam yang saya cakap tadi lah, dia memang ada borang dengan kita kena isi, pihak kilang akan isi semua lengkap pasal butiran produk tu, formula produk tu, bahan apa semua yang kita guna, kita memang kena telus lah dekat situ, kita buat semua. Pasal apa ni lagi satu, packaging kan kita kena hantar packaging sebab dia akan check semua bahan ni guna dekat packaging, tulis dia betul ke formula semua kan. Dekat sini memang tally semua tu memang kita jagalah daripada formula yang betul. Kita guna bahan pun bahan yang betul lah, kita tak guna bahan yang terlarang yang dalam ubat tiba-tiba nak letak dalam produk nak bagi berkesan ke, kita tak guna macam tu. Yes, betul. Alright. So pihak bio ni kita first kali kita akan isikan borang untuk founder. Kita akan bagikan label dengan gambar label, gambar produk. Okey, kita bagi butiran produk tu macam formulation dan sebagainya. Kita bagi juga pemilik produk. Yang tu kita nak bagilah pada KKM siapa pemilik produk ni kan. Okey. So biasanya kita hantar melalui soft copy je, soft copy PDF, bagi founder print, chop sign, baru hantar balik. Lepas tu biasanya berapa lama ni kita nak ambil masa untuk daftar ni? Kalau untuk kita daftar tu sekejap je, kita akan uruskan borang tu dalam masa 1 hari dah siap sebenarnya, tapi untuk kita hantar kepada pihak KKM tu, dia dah bagi deadline which is 14 hari bekerja. 14 hari bekerja. Kalau dalam masa 14 hari itulah biasanya dalam 10 hari ke-10 ke 14, kadang-kadang kalau pegawai yang cepat hari ke-10 tu dah dapat macam tu. Tapi kejap je, 2 minggu. So bila kita buat produk tu, masa bila kita akan start buat permohonan pengkelasan ni? Bila produk siap ke, masa kita tengah design produk ke, bila masa kita akan buat? Okey, untuk permohonan pengkelasan, since dia kena ada product labeling dengan gambar produk yang betul, so masa yang paling awal kita boleh buat is dia macam once production start, maknanya kalau production dah nak start tu dah ada box lah. Kalau kita dah boleh untuk submit dah. Tu yang paling awal kita boleh submit. Lepas tu dia sekali dengan produk nak keluar tu dah dapat keputusan pengkelasan tu. Betul. So dia jalan sekali. Masa kita yes, packaging sampai je dekat bio, kita dah start buat pengkelasan produk sebab kita perlukan kotak tu. Tanpa kotak tu kita tak boleh nak buat pengkelasan, right? So bila ngam-ngam siap produk, dah siap packing, dah semua dah nak hantar, biasanya pada masa yang sama surat pengkelasan tu dah dapat. So dapat sekali lah. Tu cara sebenarnya proses kita bila kita buat production sebenarnya. So kita ada step-step dia tu supaya bila end produk sampai kat founder dia tu dah siap dah dengan sijil-sijil dia semua. Alright. Okay. Alright. So nak tanya juga pada Farah. Dia ada nombor-nombor produk ke macam MAL ke NOT? Kadang-kadang orang tanya MAL ni apa dia, NOT tu apa dia. So macam pengkelasan ni apa beza dia tu? Pengkelasan produk MAL, NOT apa beza dia tu? Okey. Kalau MAL ni dia tak ada nombor khusus yang macam yang pengkelasan. Maksud saya yang pengkelasan dia tak ada nombor khusus macam MAL ke NOT. Pengkelasan ni kita just hantar permohonan tu and dia akan bagi surat pengesahan dekat kita bahawasanya produk kita ni apa, makanan atau ubat kan. Yang tu untuk founder sendirilah. So kalau macam ada KKM ambush ke apa, tunjuk surat tu lah kan. Dia tak ada yang macam nombor yang boleh tulis kat kotak ke, tak ada. Kalau macam MAL ni, once produk tu dideclare sebagai ubat, dia kena daftar untuk dapatkan MAL number. Untuk MAL ni dia ada nombor pendaftaran macam MAL, lepas tu ada nombor-nombor, lepas tu ada angka belakang kan. Ataupun dia lagi satu dia akan ada label hologram. Kalau MAL. Yang tu untuk ubatan lah. Betul.
produk ubat. Kalau lagi satu NOT tu untuk produk kosmetik. Pakai luaran. Yang ni dia daftar dengan BPFK lah. So itulah beza dia. Kalau pengkelasan macam tu yang dapat surat pengesahan tu, kalau MAL dapat ada number tu dengan hologram yang kita boleh letak dekat packaging, and kalau kosmetik NOT number tu. Betul. Alright. So berbeza sebenarnya. Bila produk makanan ni dia cuma ada surat pengkelasan. Surat pengkelasan dia tak ada nombor series. Okey. Tapi bila ubat-ubatan yang kita biasa beli kat farmasi tu, itu memang ada. Tu memang ada nombor MAL. Dia akan start dengan MAL. Lepas tu ada nombor kat belakang dia tu kan. Nombor 201 berapa. Tu nombor dia lah. Tu nombor 2 tu ada. Lepas tu juga dia ada juga hologram. Dia ada stiker hologram Meditech yang ada untuk ubat-ubat. Alright. Itu MAL. Okey. Tapi MAL ni produk yang dimakan. Okey, ubat-ubatan yang dimakan. Alright. Ubat-ubatan yang dimakan. NOT ni, nombor NOT ialah untuk produk-produk yang disapu luaran. Betul tak? Sapu luaran. Ada ke MAL untuk sapu? Tak ada rasanya. Kalau jenis krim ke, kalau ubat yang krim pun ni kan NOT. Yes, okay. So produk-produk yang dipakai untuk luaran nombor dia ataupun dia punya starting dia tu adalah NOT. Alright, NOT. So produk-produk kosmetik ke, skincare ke, tu semua produk-produk yang sapu-sapu ni semua perlukan NOT number. Alright. So janganlah beli ubat lepas tu minta ML number, tak jadi. Alright, ubat makan dia tak memang tak ada NOT number, dia ada MAL number. Alright, atau makanan tambahan minta NOT number. Tak ada. Okey. MOT NOT untuk produk makanan memang tak ada. Alright. Dia cuma dia ada pengkelasan, itu yang betul. Alright. So bila makanan tambahan dia tak perlu benda tu. Dia cuma perlu pengkelasan produk. Alright. So bila kita ada customer yang tanya, ini ada KKM ke? Ada. Jawapan dia tu ada pengkelasan makanan. Alright. Makanan tambahan lah. Alright. So kalau customer tanya, produk ni ada NOT ke? Tapi padahal kita jual kopi Tongkat Ali. Alright. Tu memang tak ada, memang confirm tak ada. Alright. So itu yang perbezaan antara NOT dengan MAL ni. Alright. Okay. So saya nak ulang balik kita punya cara, kita punya prosesnya. Sebenarnya untuk apply KKM sebenarnya tak susah sangat pun kan. Alright. Untuk founder tak susah. Untuk founder tak susah sebab BioNutrimax saya bawakan semua. Itu sebab tak susah. Okay. Founder tak perlu pening kepala, kita akan submitkan untuk bahagian pengkelasan makanan. Cuma yang founder perlu buat ialah chop dan sign. Okay, check semua, borang-borang semua everything okay, chop, sign, hantar balik pada BioNutrimax dan kita akan hantarkan terus kepada KKM untuk pengkelasan. Alright, so tak susah. Dan biasanya proses ni ambil masa 14 hari bekerja. Tapi biasanya kita buat pengkelasan ni bila masa packaging sampai, kotak sampai, kita straight apply untuk buat pengkelasan makanan supaya bila produk dah siap, keluar sekali dengan surat pengkelasan. Alright. So tak ada masalah lah untuk founder nak jual produk ke apa semua, tak jadi masalah. Jadi senang lah sebenarnya sebab kita dah siapkan semua. Alright. Dan kita akan apply bawah pengkelasan makanan tambahan sebab kita memang buat kilang makanan tambahan, so kita akan buat pengkelasan bawah makanannya. Alright, bukan MAL, bukan NOT. Okay, so MAL itu khas untuk ubat-ubatan yang dimakan dan NOT khas untuk produk-produk yang sapu-sapu tu, itu semua bawah NOT. Okay, alright. Okay, so kilang kita ni, macam saya cakap tadi lah, kita duduk tengah. Kita bukan makanan biasa, kita bukan ubat-ubatan, kita adalah makanan tambahan yang duduk tengah-tengah. Makanan yang ada herba, ada vitamin, ada mineral yang boleh ada unsur-unsur kesihatan. Itu sebenarnya adalah kilang BioNutrimax. So, banyak juga orang PM Farah tanya, Farah boleh buat toner tak? Farah boleh buat boleh buat serum tak? Farah boleh buat lipstick tak kan? Ramai orang PM Farah macam tu kan. Tak, kita adalah kilang makanan tambahan. Alright, so makanan yang berkhasiat untuk kesihatan boleh jumpa kita, boleh PM kita untuk buat produk. Alright. Okay. Farah ada apa-apa lagi nak tambah bab pengkelasan ni? Tak ada
dah rasanya sebab macam kalau satu je lah nak cakap kalau founder nak buat produk yang untuk kesihatan, better kalau buat produk yang makanan tambahan daripada buat ubat sebab yang tu dia punya proses sangat susah, lama, costing tinggi lagi. So macam buat produk makanan. So produk makanan tambahan ni lagi mudah dibuat, lagi cepat kita nak buat. Alright. Okay guys, terima kasih viewers kita kat Facebook ni. Okay, dan kita itu saja kita punya live untuk hari ni. So agak padat live kita ni, setengah jam ngam-ngam. Alright, 25 minit. Okay, padat, so banyak information. And video ni tak perlu nak panjang, so boleh tag sahabat-sahabat kita yang mana yang nak buat produk kat luar tu, ataupun bila nak buat produk boleh bincang dengan kita, boleh tekan butang WhatsApp dekat page kita ataupun PM kita di Facebook. Supaya kita boleh berbincang macam mana nak buat produk. Alright, produk makanan kesihatan. Alright. So boleh bincang dengan Farah, boleh bincang dengan Cik Ahiri. Okay. So, terima kasih viewers kita kat luar tu. Minta tolong share ataupun tag kawan-kawan kalau video ini bermanfaat. Dan kita akan berjumpa lagi dalam series live kita yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat tengah hari.